Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Nazia binti Azman dan nombor matrik saya 071398. Pengurusan jenazah ialah satu perkara yang harus dilakukan kepada setiap orang Muslim yang meninggal dunia. Contohnya, mereka dimandikan, dikafankan dan disolatkan terlebih dahulu sebelum dikebumikan, kecuali bagi orang yang mati syahid. Hukum bagi memandikan jenazah seorang Muslim mengikut pendapat ulama adalah fardu kifayah. Maksudnya, kewajiban ini dikenakan kepada semua mukallaf di tempat itu. Tapi, jika telah dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugurlah hukum kewajipan. Adapun dalil yang menjelaskan kewajipan memandikan jenazah ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahawasanya Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang melakukan ihram yang dicampakkan oleh untanya, mandikanlah dia dengan air dan bidara. Hadis riwayat Al-Bukhari 1208 dan Muslim 1206. Assalamualaikum, nama saya Siti Nakshikin binti Muhammad Anwar, nombor kad matrik 071810. Memandikan jenazah merupakan langkah pertama dalam pengurusan jenazah. Beberapa hal yang penting dalam aspek pengurusan jenazah antaranya, orang yang utama bagi memandikan jenazah bagi mayat lelaki, iaitu datuk, bapa, waris terdekat, muhrimnya, isterinya dan orang yang telah diwasiatkannya. Manakala bagi mayat perempuan iaitu ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak perempuan dan akhir sekali suaminya. Di samping itu, bagi mayat kanak-kanak lelaki, boleh perempuan untuk memandikannya, dan bagi mayat kanak-kanak perempuan, boleh lelaki memandikannya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, syarat bagi orang yang memandikan jenazah antaranya Muslim, baligh, berakal, jujur, soleh, dipercayai, amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta mampu menutup aib mayat. Kategori mayat yang wajib dimandikan ialah mayat seorang Muslim dan bukan kafir. Mayat yang bukan bayi yang keguguran, ada sebahagian tubuh untuk dimandikan, dan akhir sekali bukan mayat orang mati syahid. Akhir sekali, tata cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Kedua, memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Ketiga, menyediakan air bersih. Keempat, menyediakan air sabun. Kelima, menyediakan air kapur baru. Seterusnya, istinja mayat terlebih dahulu. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki dan rambutnya. Mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan. Siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Kemudian siram dengan air yang bersih seluruh anggota mayat sambil berniat memandikan jenazah lelaki. Nawaitu wasli lihazil maiti lillahi ta'ala bagi lelaki, dan lafaz niat memandikan jenazah perempuan nawaitu husni lihazihi maitati lillahi ta'ala. Seterusnya siram atau basuh dari kepala hingga hujung kaki 3 kali dengan air yang bersih. Siram sebelah kanan 3 kali. Siram sebelah kiri 3 kali. Kemudian memiringkan mayat ke kiri dan basuh bahagian lambung kanan sebelah belakangnya. Memiringkan mayat ke kanan, basuh ke bahagian lambung sebelah kirinya. Siram kembali dari kepala hingga hujung kaki. Setelah itu, siram dengan air kapur, barus. Akhir sekali, mewudukkan jenazah. Sekian. Nama saya Nur Yasmin binti Yahaya, nombor matrik 071813. Saya akan menerangkan tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah Muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Hal-hal yang disunnahkan dalam mengkafani jenazah adalah
Kain kafan perlulah bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat lelaki adalah 3 lapis, bagi mayat perempuan adalah 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan, kain kafan tersebut perlu diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bahagian kepalanya dan bahagian kakinya yang terbuka dan boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup auratnya, maka tutuplah dengan apa sahaja yang ada. Tata cara mengkafani mayat perempuan iaitu: pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong untuk bahagian masing-masing dengan tertib. Kemudian, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta ditaburi dengan wangi-wangian atau dengan kafur barus. Selepas itu, tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kafan. Kedua, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya dan dipakaikan sarung. Ketiga, dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang dan dipakaikan tudung. Keempat, pakaikan bahagian yang ketiga kain kafan. Seterusnya, bungkus dengan bahagian kain kafan yang terakhir dengan cara menemukan kedua hujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Akhir sekali, ikat dengan tali. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 bahagian kain putih, iaitu bahagian pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan. Bahagian kedua berfungsi sebagai sarung kepala. Bahagian ketiga berfungsi sebagai pakaian. Bahagian keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki dan bahagian kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Assalamualaikum. Nama saya Amni Nadira binti Zakri. Nombor matrik saya 071503. Tajuk saya adalah mensolatkan jenazah. Maksud solat jenazah. Solat jenazah bermaksud solat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang mati. Tujuan solat ini adalah untuk memohon keampunan, keredaan serta rahmat Allah untuk si mati. Hukum solat jenazah. Menurut ijma' ulama, solat jenazah ke atas jenazah yang bukan mati syahid adalah fardu kifayah, iaitu bagi orang yang masih hidup di kawasan tersebut. Sekiranya ada pihak yang telah melakukannya, walaupun seorang, maka terlepaslah kewajipan ke atas orang lain. Orang yang paling utama untuk melaksanakan solat jenazah iaitu: pertama, orang yang diwasiatkan si mati dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat itu. Ketiga, orang tua si mati dan seterusnya ke atas. Keempat, anak-anak si mati dan seterusnya ke bawah. Kelima, keluarga terdekat. Keenam, kaum muslimin seluruhnya. Tata cara melakukan solat jenazah. Yang pertama, niat. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati mam'uman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu merupakan salah satu daripada rukun solat jenazah, sebagaimana berdiri juga menjadi rukun kepada solat fardu. Jika mengalami keuzuran dan tidak mampu berdiri, maka diberi kelonggaran untuk solat secara duduk, sama ada di atas kerusi atau di atas lantai. Yang ketiga, 4 kali takbir. Solat jenazah adalah solat yang tidak mempunyai rukuk, sujud dan tahasyud. Maka rukun utama solat jenazah adalah 4 takbir, termasuk takbiratul ihram. 4 takbir boleh dianggap sebagai rakaat bagi solat jenazah kerana setiap takbir memisahkan bacaan-bacaan yang tertentu. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah dalam solat jenazah dibaca perlahan dan tidak dibaca kuat. Tidak perlu membaca surah selepas surah Al-Fatihah kerana hal itu tidak disunatkan. Kelima, membaca selawat
ke atas Nabi. Disyaratkan membaca selawat ke atas Nabi adalah selepas takbir yang kedua dan sebelum takbir yang ketiga. Justru itu, tidak sah solat jenazah jika selawat tidak dibaca selepas takbir yang kedua. Keenam, mendoakan keampunan bagi si mati. Mendoakan keampunan yang khusus buat si mati adalah rukun solat jenazah. Inilah tujuan dan maksud utama pelaksanaan solat jenazah, iaitu mendoakan keampunan dan kebaikan buat jenazah tersebut agar dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima segala amalannya. Yang ketujuh, memberi salam. Memberi salam selepas 4 takbir merupakan rukun solat jenazah, sebagaimana salam menjadi rukun dalam solat-solat yang lain. Ucapan salam dengan memalingkan muka ke arah kanan dan ke arah kiri. Memberi salam adalah wajib sebagai tanda untuk keluar dari solat, sebagaimana memasuki solat dengan takbiratul ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ashikin binti Ahmad Nur Azmi. Nombor matrik saya 071811. Saya akan menerangkan tentang hikmah pengurusan jenazah. Hikmah pertama merupakan hikmah mengebumikan jenazah. Mengebumikan jenazah dapat mengelakkan jenazah dimakan oleh binatang buas. Selain itu, mengebumikan jenazah dilakukan supaya tiada bau busuk tersebar. Mengebumikan jenazah juga merupakan satu cara untuk memuliakan jenazah tersebut. Hikmah kedua ialah hikmah memandikan jenazah. Seperti yang kita semua tahu bahawa Islam mementingkan kebersihan. Memandikan jenazah dapat membersihkan tubuh badan jenazah tersebut daripada sebarang kekotoran. Memandikan jenazah juga cara menghormati manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, memandikan jenazah membolehkan jenazah disolatkan. Yang terakhir, memandikan jenazah membolehkan jenazah tersebut menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Hikmah terakhir merupakan hikmah solat jenazah. Solat jenazah memberikan penghormatan terakhir pada si mati. Selain itu, ia dapat menimbulkan keinsafan dalam diri seorang manusia. Solat jenazah cara manusia yang masih hidup memohon rahmat Allah untuk si mati. Yang terakhir ialah apabila solat jenazah dilakukan tanpa kita sadar bahawa silaturahim dapat dieratkan dengan keluarga si mati. Pengebumian yang pertama berlaku di zaman Nabi Adam. Terdapat satu peristiwa iaitu anak Nabi Adam, Kabil, telah membunuh saudaranya iaitu Habil. Pada masa itu, Kabil dilanda kebingungan selepas membunuh Habil. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Allah menyuruh seekor gagak menggali di bumi untuk diperlihatkan kepada Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya.